Assalamualaikum murid-murid kelas 4 Gemilang. Hari ini kita akan belajar tajuk bunyi bersama Cikgu Kalilah. Baiklah, masih ingat kita belajar apa pada kelas sebelum ini? Kita belajar apa ya murid-murid? Baiklah, kita telah belajar beberapa jenis alat muzik yang terhasil daripada tiupan, ketukan, petikan, gesekan dan tepukan. Kita juga belajar sifat bunyi, bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu topik baru. Berdasarkan gambar, apakah sifat bunyi yang akan dipelajari? Cuba tengok gambar tu betul-betul. Okey, baik, cuba perhatikan ada arah bunyi gerakan dan dinding batu. Apa ya agak-agak sifat bunyi yang akan dipelajari? Ya, betul murid-murid. Bijak sekali murid-murid. Ya, betul. Sifat bunyi yang akan dipelajari ialah bunyi boleh dipantulkan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan pantulan bunyi? Baiklah, maksud pantulan bunyi ialah bunyi terkena pada sesuatu permukaan keras, bunyi akan dipantulkan semula. Kalau kita tengok dekat muka surat tu, murid tu bercakap, dia bercakap di dalam bilik yang kosong. Apabila dia bercakap dalam bilik yang kosong, dia akan mendengar sifat bunyi itu bunyi boleh dipantulkan. Itu bunyi akan kembali ke dalam pendengaran murid tersebut. Baiklah, kita tengok antara contoh aktiviti yang melibatkan pantulan bunyi ada 3, iaitu bercakap di dalam bilik kosong, menjerit di dalam gua dan menjerit di dalam dewan kosong. Cuba murid-murid buat di rumah. Jika ada bilik yang kosong, cuba menjerit di dalam bilik tersebut. Jadi anda akan dengar bunyi dapat dipantulkan. Cikgu, fenomena pantulan bunyi sering berlaku di sekeliling kita. Jom kita tengok satu persatu. Cikgu, berapa contoh fenomena bunyi? Terdapat 2 contoh fenomena pantulan bunyi. Pertama, gema. Yang kedua, sona. Baiklah, jom kita tengok satu persatu. Gema. Gema ialah bunyi yang dihasilkan apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Jadi, gema kebiasaannya melibatkan suara manusia ataupun suara yang sangat kuat. Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Baiklah, yang kedua ialah sona. Sona ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Apa itu ultrasonik, cikgu? Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia, namun boleh didengar oleh haiwan. Apa fungsi ultrasonik, cikgu? Fungsi ultrasonik kepada haiwan ialah memandu arah dan mengesan lokasi masing-masing. Contoh haiwan yang dengar bunyi ultrasonik dan keluarkan bunyi ultrasonik ialah kelawar dan ikan paus. Baiklah, bagaimanakah teknologi sonar ini berfungsi? Pertama, kapal selam membunyi teknologi sonar dan dapat mengesan bunyi ultrasonik. Dan kedua, bunyi ultrasonik dikeluarkan oleh ikan paus. Seterusnya, teknologi sonar daripada kapal dapat mengesan bunyi ultrasonik daripada ikan paus. Daripada kapal yang nombor 1 tu ada teknologi sonar dan dapat mengesan ikan paus yang pada kedudukan nombor 2. Ikan paus ada bunyi ultrasonik dan dia dapat pantulkan kepada kapal itu kembali. Begitulah teknologi sonar berfungsi. Jadi rumusan fenomena bunyi, kita tahu maksud, apa itu pantulan bunyi, tingkah laku pantulan bunyi di sekeliling kita dan seterusnya fenomena pantulan bunyi yang kita pelajari.
Itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Untuk lebih faham, rujuk buku teks tahun 4 muka surat 115 dan 116. Selamat belajar murid-murid.